Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Amanah Pekerja TAP menganjurkan Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan TAP ke-31. Majlis berlangsung kemarin di Bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGMB, Bandar Seri Begawan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi Lembaga Pengarah TAP. Antara pengisian majlis, bacaan ratib al-atas, doa selamat dan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada pertubuhan warga Mas. Sambutan terhadap kursus bahasa Turki amat menggalakkan kerana ia memudahkan pertukaran budaya rakyat ke rakyat yang meningkatkan persefahaman bersama lebih erat dan membolehkan ikatan yang lebih bermakna untuk berkembang. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam semasa kursus berkenaan yang diadakan di Kementerian Pertahanan. Tuan Yang terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy juga berkata, sesi pertama kursus bahasa Turki bagi kekitangan Kementerian Pertahanan berjaya menarik minat dan memperoleh kejayaan yang semakin meningkat di negara ini. 15 orang menyertai kursus yang dianjurkan oleh Institut Yunus Emre YEE melalui penyelarasan bersama Kedutaan Republik Turki dan Kementerian Pertahanan. Setelah lulus penilaian akhir penggal, peserta kursus akan menerima sijil yang diiktiraf secara meluas daripada YEE. Inisiatif negara Brunei Darussalam dalam memperkasa penglibatan wanita di peringkat nasional dan antarabangsa dikongsikan semasa mesyuarat penyelarasan Komuniti Parlimen Wanita AIPA-WAIPA di samping bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik melalui perkongsian perwakilan dari negara ahli AIPA. Mesyuarat berlangsung di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao. Menyertai mesyuarat yang berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam dan yang berhormat Dayang Chong Chin Yi, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat yang bertemakan memupuk Parlimen Responsif Agenda untuk komuniti ASEAN yang mampan, terhubung dan inklusif dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao dengan objektif bagi menyokong perjalanan mesyuarat komuniti WAIPA sewaktu Perhimpunan Agung AIPA ke-45 pada Oktober nanti. Terdahulu, ahli-ahli majlis mesyuarat telah juga menghadiri acara sampingan iaitu Forum Pemimpin Politik Wanita dan Bengkel Projek WAIPA 2.0. Mesyuarat dihadiri oleh lebih 50 orang perwakilan dari Parlimen negara-negara ASEAN, termasuk para ahli panel dari pelbagai pertubuhan antarabangsa, antaranya Pertubuhan Wanita Bangsa-Bangsa Bersatu dan Canada Fund for Local Initiative CFLI. Projek Rintis Coding with Smart Devices merupakan salah satu sesama Kementerian Pendidikan dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI untuk meningkatkan kemahiran pengekodan dan pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar melalui pembelajaran menggunakan alat peranti pintar iaitu BPOD dan Microbit. Kemarin diadakan pertandingan akhir Projek Rintis Coding with Smart Devices for Government Schools, anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perkembangan Kurikulum dengan kerjasama pihak berkuasa AITI. Pertandingan diadakan di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isti, Sri Pri. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori Ringbit bagi sekolah rendah dimenangi oleh kumpulan Kembayau dari Sekolah Rendah Rimba 3 dan kategori McQueen bagi sekolah menengah dijorai oleh kumpulan Delight dari Sekolah Menengah Menglait Gadong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertandingan diadakan untuk menilai tahap kefahaman para pelajar di dalam pembelajaran menggunakan alat peranti pintar berkenaan. Melalui program tersebut, diharap dapat mendorong dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta minat para pelajar untuk berkecimpung dalam bidang ICT, khususnya dalam kemahiran pengekodan. Walaupun sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 diraihkan lebih 2 minggu akan datang, namun persiapan menjelang sambutan tersebut dijalankan, terutama melibatkan penuntut sekolah.
Latihan mula dilaksanakan minggu ini termasuk latihan persembahan tema teras yang bermula di peringkat sekolah. Semangat para pelajar menjalani latihan mencerminkan tahap patriotisme yang tinggi dalam diri mereka. Penyertaan mereka dalam sambutan itu nanti menjadi sumbangan bermakna kepada negara tercinta, lebih-lebih lagi kepada mereka yang baru menyertainya. Bagi mereka, pengalaman tersebut sukar digambarkan. I am so happy to able to join for the persembahan Hari Kebangsaan. Indah menyesal ikut. This is my first time. Very fun. I am so happy. Saya amat berbangga kerana telah mengikuti persembahan Hari Kebangsaan. Nervouslah juga untuk hari yang benar-benar. I feel very happy, excited and very nervous. But I'm very thankful dapat ikut persembahan Hari Kebangsaan. Dari hampir 3,000 peserta bagi persembahan tema, 180 penuntut dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri dan 100 penuntut lagi dari Sekolah Sukan. For me, saya berbangga hati untuk mempresentkan Sekolah Sukan. This is my first time joining the HK. I'm happy because this is my first time joining and I've never joined this before. So I'm looking forward for this event. And perasaan saya untuk participate the celebration, so I'm very excited and it was also my first time. I get to see His Majesty and the celebration being held at the stadium. Berikutan sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Program di Buang Sayang kembali lagi bagi tahun keempat. Program tersebut membukakan peluang kepada menghulurkan sumbangan dan bantuan bagi membantu golongan yang memerlukan di negara ini. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 RPN Kampung Mentiri. Program mengumpulkan sumbangan baju-baju terpakai, baik tangan, kasut dan barangan asasi. Program dibukakan sehingga 3 Mac depan. Sumbangan boleh dihantar secara pandu lalu ke Rumah Pemangku Ketua Kampung Kawasan 2 RPN Mentiri bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Memupuk budaya saling membantu. Sekalipun aktiviti ini dilihat sederhana namun signifikannya sangat berkesan kepada penerima. Pengagihan ini akan disampaikan bermula pada 8 Mac 2024 hingga 10 Mac 2024 yang mana pengagihan ini disasarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan seperti anak-anak yatim, ibu tunggal dan masyarakat yang menerima bantuan bulanan JAPIM. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa mengadakan hari terbuka setiap tahun untuk memberikan maklumat yang lebih jelas kepada bakal pelajar mengenai program-program pengajian yang ditawarkan di Yunisa sebagai motivasi dan usaha menarik pelajar di semua peringkat untuk meneruskan pengajian di Yunisa dan memberi peluang kepada mereka untuk bersemuka dan berbicara dengan para tenaga akademik secara langsung mengenai kursus-kursus yang diikuti sepanjang meneruskan pengajian di Yunisa. Perkara demikian dijelaskan oleh pemangku timbalan pendaftar akademik yang selaku setiausaha bersama Jawatan Kuasa Kerja Hari Terbuka Yunisa 2024 semasa wawancara mengenai Hari Terbuka Yunisa 2024 di kampus Yunisa Gadong. Mengadakan Hari Terbuka Yunisa ini adalah untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan lebih mudah kepada pelajar-pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian mereka di Yunisa. Hari Terbuka Yunisa ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu pada 14 dan 15 Februari 2024 bertempat di kampus Yunisa Gadong dan seterusnya akan dilanjutkan sehari lagi, iaitu pada 17 Februari hari Sabtu bertempat di kampus Sinaut. InsyaAllah acara Hari Terbuka Yunisa di kedua-dua tempat ini akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai mulai jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang.
Beberapa buah bangunan komersial di Mukim Sengkurung menjadi sasaran operasi bersepadu kabat yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan agensi-agensi penguatkuasa Undang-Undang. Hasil pemeriksaan, 120 individu ditahan bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen. Sementara itu, 2 individu dipercayai menyalahi kesalahan di bawah Jabatan Custom dan Excise di Diraja, 5 individu di bawah Jabatan Buruh, 5 individu di bawah Pasukan Polis di Diraja Brunei dan 5 individu di bawah Jabatan Pengangkutan Darat. Operasi merupakan usaha berterusan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini dalam misi membentras dan membendung kegiatan yang melanggar undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Sebarang maklumat berkaitan pesalah imigresen, hubungi talian 873-4888 atau 875-3888 bagi daerah Brunei dan Muara, manakala 898-4111 bagi daerah Blyth.